Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan mengenai tajuk program-program dakwah di media massa dan di media sosial. Nama saya Nurul Syifa binti Kamarudin, nama matrik I18102659. Saya akan membentangkan mengenai definisi media massa dan media sosial. Terlebih dahulu, kita akan masuk kepada definisi media. Menurut Kamus Dewan, media merupakan alat yang menjadi perantaraan dalam bidang komunikasi dan perhubungan. Media juga boleh didapati dalam pelbagai bentuk dan rupa. Oleh itu, dia terbahagi kepada beberapa jenis. Antaranya, media cetak seperti akhbar, majalah, kain rentang, papan iklan, poster, buku dan lain-lain. Seterusnya, media elektronik seperti radio, televisyen, telefon, CD, wayang dan lain-lain. Okey, media dari perspektif Islam adalah harus bersifat menyuruh, iaitu menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar. Media juga haruslah bersifat menyatakan sesuatu di mana tidak dibenarkan untuk memutaberlikkan keadaan ataupun kebenaran untuk kepentingan diri sendiri ataupun untuk kepentingan sesuatu kelompok. Seterusnya, definisi massa yang bermaksud menjadi perantaraan untuk menyebarkan mesej ataupun maklumat kepada khalayak ramai. Jadi, kita dapat simpulkan bahawa media massa ni merupakan alat perantaraan untuk menyampaikan sesuatu maklumat ataupun mesej kepada masyarakat dalam waktu yang singkat. Seterusnya, definisi sosial iaitu perihal yang berkaitan kemasyarakatan dan pergaulan. Jadi dapat disimpulkan bahawa media sosial ni merupakan alat perantaraan dalam melakukan aktiviti kemasyarakatan dan pergaulan sosial secara online di dunia maya. Contoh dia macam Facebook, Twitter, Instagram, Telegram dan lain-lain lagi. Seperti yang kita tahulah bahawa media massa dengan media sosial ni mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan. Jadi penggunaan terhadap media-media ni juga tidak terhad. Bukan sekadar nak jadi bahan kepada komunikasi ataupun interaksi, tetapi dia juga dapat digunakan dalam bidang perniagaan, aktiviti kebudayaan, perubatan, politik dan juga dalam hal keagamaan. Seperti dengan menjalankan kegiatan berdakwah menggunakan media-media ini. Kedua-dua media ni sudah menjadi satu keperluan lah bagi setiap peringkat masyarakat, tak kira lah kanak-kanak, golongan muda maupun golongan tua. Jadi, dalam aktiviti menyampaikan dakwah ni, dia telah membuka ruang dan menampakkan secara jelas bahawa dalam hal keagamaan ni sangat memerlukan kepada kewujudan pendakwah dan para da'i untuk menggunakan media-media ini dengan sebaiknya. Kita juga tahu bahawa Islam tak pernah mengetepikan kemajuan, terutamanya yang melibatkan kecanggihan teknologi maklumat yang sedia ada ni. Tapi dia perlulah berjalan selari lah mengikut kehendak Islam itu sendiri. Berdakwah ni bukan sekadar pi berceramah semata-mata, pi masjid berceramah face to face, bukan itu sahaja. Tetapi media juga dapat menjadi salah satu wasilah dakwah yang dapat digunakan oleh para pendakwah pada masa kini. Selain itu, Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Jadi di zaman serba canggih ni, perlu adanya pendakwah-pendakwah yang memainkan peranan dengan mencari pelbagai kaedah dan alternatif untuk menyampaikan ajaran Islam, tak kisahlah sama ada di alam nyata maupun di alam maya, iaitu di alam online. Jadi, melalui dengan penggunaan media-media ni, para pendakwah dapat mencurahkan ilmu mengikut cita rasa mereka lah, mengikut cita rasa kontemporari yang sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Maisarah binti Zainuddin, matrik I18102731. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan mengenai kepentingan media massa dan media sosial kepada masyarakat abad 21. Dalam mengejar arus kemodenan, media massa maupun media sosial memainkan peranan yang cukup penting untuk merealisasikan impian masyarakat ke arah kehidupan yang lebih maju. Okey, penggunaan media massa dan media sosial ni mempunyai kepentingannya yang tersendiri, yang mana banyak manfaat dan faedah dapat masyarakat perolehi dalam kehidupan harian mereka. Okey, kepentingan yang pertama, sebagai medium saluran maklumat yang utama. Penggunaan media massa dan media sosial memudahkan masyarakat mendapat maklumat dengan lebih pantas. Semua maklumat dapat diperolehi secara langsung dan segera daripada internet ataupun akhbar yang diterbitkan. Oleh itu, masyarakat akan mudah untuk mengikuti perkembangan isu semasa yang berlaku di Malaysia ataupun di luar negara jika mereka sering menggunakan media massa dan media sosial. Okey, secara langsung, penggunaan media massa ni dapat meningkatkan taraf sosial masyarakat melalui penerimaan maklumat terkini dan maklumat baru.
So kat sini masyarakat tidak ketinggalan dalam mengikuti isu semasa kerana adanya media massa dan media sosial. Okey, kita masuk pada kepentingan yang kedua, iaitu kemudahan untuk berkomunikasi. Masyarakat dapat mengeratkan silaturahim. Contoh, melalui penggunaan media sosial, masyarakat dapat berhubung, bertanya khabar atau saling menyapa dengan saudara mara atau rakan yang tinggal secara berjauhan. Okey, selain itu dapat menjalinkan hubungan bersama rakan yang sudah lama tidak berhubung. Melalui penggunaan media sosial juga, masyarakat dapat menambah kenalan baru. Secara tidak langsungnya, masyarakat dapat menguatkan ukhuwah antara satu sama lain. Okey, kepentingan yang ketiga adalah dapat menjana pendapatan. Media massa dan media sosial ni sesuai dijadikan platform untuk menjalankan perniagaan atas talian. Marketing melalui media massa dan media sosial ni dapat dijalankan secara lebih meluas untuk tujuan mempromosikan sesuatu produk. Okay, contoh, media sosial boleh melakukan konten-konten bisnes untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Melalui media massa pula boleh melakukan iklan seperti di TV, radio, akhbar untuk menarik pelanggan. Kaedah ini lagi mudah, cepat dan berkesan untuk pemasaran sesuatu produk. Kepentingan yang terakhir adalah dapat memupuk sikap gemar membaca di kalangan masyarakat. Penggunaan media massa dan media sosial memudahkan masyarakat untuk membaca kerana bahan bacaan tu senang diperolehi. Contoh, selain akhbar, masyarakat mempunyai telefon pintar yang mana boleh membaca di sumber-sumber internet, seperti membaca berita mengenai isu semasa, buku-buku keagamaan dan blog-blog motivasi. Sikap membaca ni tidak seharusnya dipupuk di kalangan para pelajar sahaja, malah harus melibatkan setiap lapisan masyarakat. Dengan adanya kemudahan seperti media massa dan media sosial ni, masyarakat dapat membaca di mana-mana saja. Contoh seperti di kedai makan, sementara menunggu order makanan, masyarakat boleh manfaat waktu tu untuk membaca. Oleh itu, usaha memupuk sikap gemar membaca ni dapat melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan. Kesimpulannya di sini, media massa dan media sosial mempunyai kepentingan yang besar kerana peranannya mempunyai kebaikan terhadap masyarakat. Takat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syifa binti Jamaluddin. Nombor matrik I181026558. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan fokus dan sasaran dakwah di media massa dan media sosial. Fokus dan sasaran dakwah di media massa dan media sosial sama juga seperti berdakwah tanpa menggunakan media massa ataupun media sosial, iaitu sasaran dakwahnya terhadap golongan Muslim dan juga bukan Muslim. Seterusnya, sasaran dakwah di media massa dan media sosial mestilah bersifat universal. Universal ni maksud dia sejagat, di mana dakwah yang disampaikan tu bersesuaian dengan semua keadaan. Sebab apabila berdakwah menggunakan media massa ataupun media sosial ni, pendakwah tu dia tidak akan tahu siapa yang dengar dia punya video dia, percakapan dia ataupun siapa yang membaca penulisannya. Sebab media massa dan media sosial ni kan ramai penggunanya dan juga dan juga video yang dia buat tu mungkin akan tersebar secara meluas. Oleh itu, teknik menyampaikan dakwah yang berkesan di media massa dan media sosial mampu membuatkan sasaran dakwah memahami serta menghayati apa yang disampaikan oleh pendakwah. Antara kaedah ataupun teknik yang boleh digunakan oleh pendakwah untuk menyampaikan dakwahnya melalui media massa ataupun media sosial, yang pertama adalah menyampaikan dakwahnya dengan penuh hikmah, iaitu dengan menggunakan bahasa yang baik ataupun percakapan yang sopan. Yang kedua adalah dengan memberi peringatan, iaitu memperingati bahawa balasan buruk terhadap mereka yang melakukan dosa dan balasan baik kepada mereka yang meninggalkan dosa. Yang ketiga adalah menjelaskan sesuatu perkara, iaitu apa yang hendak disampaikan dalam dakwahnya dengan baik dan mudah difahami. Semua perkara ini adalah bersesuaian dengan golongan seperti berikut. Yang pertama adalah golongan yang tidak mengetahui langsung tentang agama, iaitu mereka yang baru memeluk Islam
ataupun tidak sampai kepada mereka seruan ajaran Islam. Yang kedua adalah golongan yang mengetahui tentang agama tetapi tidak mahu mengamalkannya. Contohnya umat Islam yang tahu tentang hukum solat itu adalah wajib tetapi masih ada yang meninggalkan solat atas alasan malas ataupun terlalu sibuk dengan urusan lain, ataupun mereka yang masih lagi tidak menutup aurat dengan sempurna sedangkan mereka tahu bahawa menutup aurat dengan sempurna itu adalah satu kewajipan. Kemudian golongan yang tahu tentang agama tapi mereka ni tak amalkannya serta mereka tetap mempertahankan kesalahan mereka ataupun menyerang orang lain. Contohnya golongan LGBT. Saya bagi contoh isu yang berlaku pada tahun 2019 di Kuala Lumpur pada sambutan Hari Wanita, di mana golongan LGBT ini telah melakukan perhimpunan untuk mempertahankan hak mereka. Sedangkan LGBT ni adalah perkara yang haram di sisi agama dan juga bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi mereka masih mempertahankannya. Namun begitu, tidak semestinya hanya golongan ini sahaja yang menggunakan media massa ataupun media sosial. Masih ada lagi golongan yang menggunakan media massa dan media sosial seperti umat Islam yang mengetahui tentang agama serta mengamalkannya, dan begitu juga dengan golongan-golongan yang lain. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Alia Syafira binti Zulkifli, I18102616. Saya akan membentangkan pro dan kontra dakwah melalui media massa dan sosial. Kita pergi kepada kebaikan dakwah melalui media massa dan sosial. Yang pertama, mampu mensasarkan lebih ramai target melalui pendedahan dakwah bagi tujuan menyeru kepada kebaikan. Sebagai contoh, seorang pendakwah itu berceramah tentang adab memberi nasihat dan teguran dalam Islam melalui aplikasi Facebook. Kerana Facebook ini merupakan salah satu aplikasi kegemaran yang digunakan oleh masyarakat pada zaman kini untuk berkongsi maklumat dan cerita serta berhubung dengan kawan-kawan. Dan pengguna Facebook ini juga terdiri daripada pelbagai kalangan umur termasuk para remaja yang kurang berminat dengan hal-hal keagamaan. Ia bukan sahaja dapat memberi impak apabila dilihat oleh masyarakat Islam, akan tetapi ia juga berupaya menarik kaum lain untuk sama-sama memahami keindahan Islam sebagai agama yang benar, malah mampu mengangkat lebih ramai manusia untuk kembali mentaati Allah Subhanahu Wa Taala apabila menjadikan media sosial ini sebagai wadah dalam menyampaikan dakwah Islam. Yang kedua, mesej Islam dapat disampaikan dengan lebih berkesan kerana kehidupan pada waktu kini, pada era kini, masyarakat ni telah dipengaruhi oleh teknologi moden dan masyarakat terbudaya dengan media di mana kebanyakan ideologi, budaya dan penerapan nilai diturunkan dari satu generasi ke generasi lain melalui media seperti internet. Oleh sebab itu, dakwah juga haruslah berkembang seiring dengan perkembangan zaman supaya turut sama cenderung menggunakan metodologi kontemporari ini. Yang ketiga, mampu menembusi ruang dan waktu. Sudah pasti bagi masyarakat yang tidak berkelapangan sehingga mereka tidak sempat untuk pergi ke majlis ilmu, dengan adanya dakwah melalui media massa dan sosial ini masyarakat dapat mengakseskan maklumat dengan lebih mudah kerana seseorang itu sudah pasti berkemampuan mengakses hal-hal keagamaan dengan lebih mudah. Dan cara yang paling umum dan cara yang kita sudah ketahui adalah dengan mengikuti akaun media sosial seorang pendakwah itu. Dan ilmu berkaitan keagamaan juga boleh diakses hanya di hujung jari pada setiap saat. Namun, terdapat juga keburukan dalam berdakwah ini melalui media massa dan sosial. Antaranya, mesej dakwah tidak sampai kepada golongan sasaran. Apabila menggunakan media sosial untuk berdakwah, berkemungkinan mesej dakwah tidak sampai kepada golongan sasaran. Ini kerana tidak semua golongan atau lapisan masyarakat yang menggunakan media sosial dan tidak semua lapisan masyarakat yang mahir tentang penggunaan teknologi terkini. Seterusnya, kandungan maklumat agama melalui internet terlalu terbuka dan bebas tanpa tapisan. Ini menyebabkan masyarakat dihimpit oleh timbunan maklumat agama atas talian secara tidak terkawal dan menyebabkan berlakunya keterlaluan maklumat agama yang membawa kepada implikasi buruk terhadap kandungan maklumat yang hanya akan menjerumuskan diri ke kancah kekeliruan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, penyebaran ilmu
atau maklumat yang tidak tepat oleh orang-orang tertentu akan merosakkan nilai murni untuk berdakwah. Bagi pengguna yang mempunyai pengetahuan asas agama yang cukup, sudah tentu mereka boleh membaca, membanding, membuat pertimbangan serta menganalisis maklumat tersebut berdasarkan ilmu agama yang dimiliki untuk diamalkan. Tetapi, keadaan ini berbeza dengan pengguna yang mempunyai latar belakang pendidikan agama minimum atau tiada langsung latar belakang agama tersebut. Ini dibimbangi mereka akan terikut atau mengamalkan ajaran agama tersebut tanpa usul periksa, dan secara tidak langsung mereka akan terjerumus kepada kesesatan. Okey, itu saja daripada saya. Kita teruskan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nan Nur Hidayah binti Ni Ahmad Kamal, I18102725. Seterusnya ialah contoh pelaksanaan aktiviti program dakwah di media sosial dan media massa. Contoh program dakwah di media massa antaranya ialah Tanyalah Ustaz. Rancangan interaktif ini secara langsung membincangkan tentang soal-jawab agama berkaitan fiqh, akidah, mudakahat, tasawuf, sirah, hadis dan tafsir Al-Quran. Dan setiap episod akan menampilkan seorang da'i daripada program Da'i TV3 sebagai host, antaranya ialah Da'i Anas, Da'i Hakim. Rancangan ini membolehkan masyarakat umum tahu akan agama dengan lebih mudah kerana adanya penerangan dari pendakwah yang dijemput khas untuk menyampaikan ceramah, dan ia juga sesuai dituntun oleh pelbagai peringkat umur. Contoh yang kedua ialah Halaqah, iaitu sebuah rancangan berbicara yang sangat berinformasi dalam mengupaskan pelbagai isu semasa yang berlegar dalam masyarakat kini. Program ini telah lama ditayangkan di kaca televisyen dan sudah dihadiri ramai tokoh ugamawan. Halaqah musim terbaru menjadi lebih menarik lagi apabila set studio bertukar menjadi ala-ala dalam filem Star Wars. Lebih menarik perhatian netizen apabila tetamu jemputan juga dipakai berjubah seperti watak Jedi. Tema studio di situ juga menarik minat penonton untuk melihat lagi kupasan isu yang disampaikan oleh pendakwah dan disertakan dengan alunan ayat Al-Quran yang sangat merdu. Siaran radio juga adalah medium dakwah yang digunakan kepada hampir kesemua stesen radio, antaranya ialah Radio IKIM. Ianya merupakan salah satunya stesen radio yang berkonsepkan pendekatan Islamik yang beroperasi selama 24 jam sehari setiap hari ke seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Ianya menggabungkan program yang bersifat mendidik jiwa dan juga program berbentuk hiburan yang tidak melalaikan, di samping turut menyajikan pelbagai maklumat yang bermanfaat. Sekitar 95% programnya dipersembahkan dalam bahasa Melayu, manakala selebihnya dalam bahasa Arab dan Inggeris. Seterusnya ialah Zayan FM, iaitu jenama radio Malaysia yang pertama untuk Muslim moden dengan aspirasi untuk menyediakan komuniti yang semakin berkembang ini dengan muzik, kandungan serta dialognya yang berunsurkan Islam. Zayan sudah ke udara hampir 5 tahun dan nyata ia memberi maklum balas yang positif hasil daripada kandungan ilmiah dengan pendekatannya yang cukup santai tetapi sampai. Mawi, iaitu salah seorang penyampai Zayan, berkata jenama radio ini tepat pada masanya ketika anak muda masa kini yang cenderung menolak satu kandungan gaya lama walaupun ia menarik perhatian mereka. Menurutnya, kadang-kadang remaja ini mereka mahu belajar agama tapi mereka tak mahu yang berat-berat, iaitu sukar untuk mereka terima dan hadam. Tapi Zayan adalah platform di mana mereka boleh mengambil ilmu dan perkara-perkara positif secara santai. Dakwah di media sosial. Media sosial merupakan perkara yang diminati ramai pengguna kerana ia boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja dan di mana pun berada. Antaranya ialah aplikasi TikTok yang semakin digemari ramai kerana mempunyai informasi, hiburan dan ilmu yang bermanfaat. Dakwah di aplikasi TikTok ini menarik minat pengguna yang melihatnya kerana ia diisi dengan kesan yang unik dan mempunyai lagu yang dapat menarik perhatian orang untuk tahu lagi tentang isi dalam video TikTok itu. Dan terdapat juga ramai dari kalangan remaja dan juga para pendakwah sendiri yang menggunakan aplikasi ini bagi menyampaikan ilmu dan dakwah. Seterusnya ialah aplikasi media sosial Facebook. Terdapat berbagai akaun Facebook yang sering menyampaikan dakwah mereka melalui secara online dan video-video tentang ilmu agama dan ilmu yang bermanfaat, antaranya ialah Facebook
Yadim. Tazkirah online anjuran Yadim yang selalu diadakan di media sosial Facebook. Berbagai tajuk yang dibahaskan pada setiap tazkirah tersebut yang sering disiarkan secara langsung pada waktu tertentu yang ditetapkan. Mereka juga menggunakan media sosial YouTube sebagai salah satu dakwah untuk memberi pencerahan kepada masyarakat umum. Setiap program atau rancangan akan dikendalikan oleh pendakwa-pendakwa yang berautoriti dan mempunyai ilmu yang bermanfaat. Ada juga akaun Facebook yang lain yang sering menganjurkan ceramah ataupun kelas secara online di Facebook ini. Yang terakhir ialah aplikasi Instagram, iaitu merupakan media sosial yang penggunanya berhubung dan berkarya secara visual kerana kandungan Instagram hanya fokus pada jenis gambar dan video pendek yang menarik. Terdapat pelbagai akaun Instagram yang bercirikan dakwah dan mempunyai foto dan video pendek yang berisikan kandungan dakwah yang berupa syariat Islam, akidah, akhlak dan muamalah. Berdakwah dengan media Instagram ni merupakan pemanfaatan media informasi dan juga merupakan media sosial yang dianggap efektif untuk remaja milenial. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.